وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membuka majlis dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dijemput Ustaz Muhammad Syahrul bin Mislan untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan segala dosa kami, segala dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, pada malam ini kami berkumpul untuk kami mengimarahkan malam Isra Mi'raj ini dengan ceramah pada malam ini sebagai satu amalan untuk kami untuk diterima oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, berkatilah keberadaan kami pada malam ini dalam majlis ilmu ini. Ampunkan segala dosa kami, berikan kebaikan kepada kami dengan majlis pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah kehidupan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Syahrul atas bacaan doa yang tadi. Yang dihormati Puan Hairiah binti Sahar, penolong kanan pentadbiran dan kurikulum. Yang dihormati Encik Zulkifli bin Jaafar, penolong kanan kurikulum. Yang dirahmati Puan Aini binti Hamzah, penolong kanan petang, barisan JKMP mata pelajaran. Yang saya raikan Ustaz Muhammad Rashidi bin Khairuddin, Jurulatih Utama Dakwah Sektor Pendidikan Islam JPM Johor, dan merupakan mantan penyelaras dakwah SMK Taman Kota Kulai, jawatan kuasa majlis, sahabat guru, ibu bapa dan anak-anak murid yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal kerana dengan limpah kurnia, hidayah dan inayahnya dapat kita berkumpul melalui platform Google Meet untuk bersama-sama memperingati peristiwa hebat, peristiwa penting, peristiwa ajaib, peristiwa bersejarah yang memberi kesan kepada keimanan kita, khususnya orang Muslim sekalian. Pastinya kita akan mengambil ibrah ataupun iktibar daripada peristiwa yang berlaku tersebut untuk meningkatkan keimanan, memperoleh kefahaman dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir pada malam ini. Kita serahkan majlis kepada penceramah iaitu Ustaz Muhammad Rashidi bin Khairuddin untuk berkongsi ilmu kepada kita semua, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana 'allamal insana ma lam ya'lam. InsyaAllah kita buka majlis ilmu kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati Puan
Riyah binti Sahar, penolong kanan 1 SMK Taman Kota Kulai. Dan yang saya hormati Puan Siti Aini binti Hamzah, barisan JKMP, barisan guru-guru SMK Taman Kota Kulai, dan yang saya kasih murid-murid sekalian. Rasanya ada anak murid ni. Baik, sebelum saya mulakan ceramah pada malam ni, bukan kepada ceramah lah, tapi kepada murajaah ataupun kepada muzakarah. Sebab benda ni setiap tahun kita sambut, dan saya yakin rakan-rakan guru, anak murid sekalian, setiap tahun dengar tentang perkongsian Isra Mi'raj, dengar tentang ceramah yang disampaikan oleh ustaz ataupun ustazah, sama ada di media sosial ataupun di sekolah. Sebelum saya mulakan, saya nak tanya, suara saya clear tak? Kalau clear, raise your hand. Okey, clear. Alhamdulillah. Okey. Baik. Bila kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, dia adalah satu peristiwa yang sangat ajaib yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW yang dia anugerahkan oleh Allah SWT, yang mana peristiwa ni berlaku pada 27 Rejab. Kalau kita tengok kalender Islam hari ni, pada esok hari adalah 27 Rejab, dan ada beberapa amalan-amalan bukanlah dikhususkan, tetapi dia lebih kepada apa saja amalan-amalan sunat ataupun amalan-amalan nawafil yang kita buat, dia adalah lebih afdal dan ganjarannya dilipat gandakan. Cumanya pada malam ini kita akan murajaah, dan kita disambil murajaah ni kita ambil ibrah apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad dan apa maksud tersirat yang cuba disampaikan oleh Allah SWT kepada kita. Sebab apa? Bila kita sebut Isra dan Mi'raj, dia adalah satu perjalanan Nabi menghadap Allah SWT. Dia adalah satu perjalanan Nabi menghadap Allah SWT. Dan kalau nak direlatekan dengan kehidupan kita, kita pun dalam perjalanan menghadap Allah SWT, di mana yang kita nanti ni akan berada, selepas dicabut nyawa kita akan berada di alam barzah. Dan apa intipati di dalam Isra dan Mi'raj ni yang kita boleh relatekan dalam kehidupan kita. Okey, sebelum saya masuk ke dalam kronologi dan dia punya maksud ataupun ibrah ataupun pengajaran yang dapat kita ambil, ada beberapa persoalan. Sebab kadang-kadang kita ni kalau dengar ceramah ataupun kita belajar ataupun apa sajalah, apa saja perkongsian, mesti timbul persoalan. Kenapa ni? Kenapa? Barulah dari situ lahirnya kefahaman. Dan Alhamdulillah, setakat ini ada dekat 49 orang, Allahu Akbar. Mana yang boleh di-share, kita share je. Tak kisahlah dekat mana-mana grup sekalipun. Sebab apa? Walaupun kita dalam Google Meet, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mayuridillahi khairan yufaqihu fiddin." Yang ni maksud dia apa? Barang siapa yang Allah nak diri dia menjadi baik, ataupun barang siapa yang Allah nak diri dia menjadi ahli syurga, Allah akan lorongkan di hatinya, ataupun Allah akan lorongkan dirinya menghadiri majlis-majlis ilmu. Nescaya perjalanan kita ke arah syurga itu dipermudahkan. Okay? Sabit itulah bila selesainya pada malam ini, kalau boleh ilmu ni tidak mati hanya pada malam ini saja. Kalau boleh disampaikan kepada yang rapat dengan kita. Contoh yang kalau yang dengar kat sini, ada yang isteri-isteri, kalau dah habis ni nanti boleh cerita dekat suami sebelum tidur, 5 minit pun jadilah. Kan biasa. Asal nak tidur je time tu lah isteri suka bercerita. Masa cerita itulah kita selit-selitkan. InsyaAllah moga memberi manfaat. Baik.
Saya nak share satu present ni. Okey, baik. Di sebalik Isra' dan Mi'raj. Sebelum saya masuk, izinkan saya membacakan satu hadis sahih berkaitan Isra' dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW bersabda daripada Anas bin Malik, dan hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Hadis ni panjang. Okey. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraq wa huwa dabbah abyadu tawil fawqa al khimar wa duna al baghli yad'u hafirahu inda muntaha tarfi. Qala faraqibtu hatta ataitu baital maqdis. Qala farabatuhu bil khalaqah allati yarbitu bihi al anbiya. Qala ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت إلى آخر hadis. Baik, hadis ni panjang. Saya terus kepada dia punya maksud hadis. Barulah kita pergi kepada intipati Isra' dan Mi'raj. Maksud dia apa? Daripada Anas bin Malik katanya Rasulullah SAW bersabda, aku telah didatangi Jibril membawakan kepadaku seekor buraq, iaitu sejenis haiwan berwarna putih dan lebih besar dari keldai, tetapi lebih kecil dari baghal. Okey. Ia dapat melompat sejauh mata memandang. Ia merendahkan tubuhnya sehingga kan perut buraq tersebut mencecah bunyi. Baginda bersabda lagi, tanpa membuang masa aku terus menungganginya sehinggalah sampai ke Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai di sana haiwan itu kutambatkan di tambatan yang biasa digunakan para nabi. Banyaknya para nabi, dia apabila menunggang haiwan, dia akan tambat. Okey, dia akan tambat. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan solat di situ sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku terus keluar. Secara tiba-tiba Jibril datang membawa 2 buah bekas. Yang satu bekas berisi arak dan yang satu lagi berisi susu. Aku memilih susu, lalu Jibril AS berkata, engkau telah memilih fitrah. Lalu Jibril AS membawaku naik ke langit. Ketika Jibril AS meminta agar dibukakan pintu, kedengaran suara bertanya, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril ditanya lagi, siapa bersama kamu? Jibril AS menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Setelah itu barulah pintu dibukakan untuk kami. Tanpa disangka aku berjumpa dengan Nabi Adam AS. Baginda menyambutku dengan mengucapkan selamat datang kepadaku, serta mendoakanku semoga beroleh kebaikan. Seterusnya aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril AS meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Ditanya lagi, siapa bersama kamu? Jibril menjawab, Muhammad. Dan ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril AS menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kamu. Kemudian aku bertemu dengan 2 orang, iaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Sama juga. Okey. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf AS telah menyambut kedatangan 2 orang dan mendoakan Nabi Muhammad dengan kebaikan. Dan seterusnya Nabi Muhammad dibawa naik ke langit yang keempat. Dan soalan yang sama. Okay?
Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris alaihissalam telah mendoakan Nabi Muhammad dengan kebaikan. Ini sabit dalam satu firman Allah yang bermaksud surah Maryam ayat 57, dan kami telah mengangkat dia Idris ke tempat yang tinggi darjatnya. Nabi Idris diangkat ke darjat yang tinggi. Seterusnya di langit yang seterusnya bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Harun mendoakan dengan kebaikan. Dan kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan Nabi Muhammad dengan kebaikan. Ini semuanya sebenarnya ada maksud-maksud yang tersirat. Dan seterusnya dibawa ke langit yang ketujuh. Siapa yang Nabi bertemu di langit yang ketujuh? Iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat langit ketujuh ni dia sangat dekat dengan Baitul Ma'mur. Perumpamaannya seperti ini. Dia, kalau di dunia ada Kaabah dan orang Islam akan datang kepada Kaabah tu dan tawaf. Tetapi di Baitul Ma'mur, ulama menyatakan bahawa tempat tu betul-betul tegak dengan Kaabah, tapi wallahu alam sebab dia punya kedudukan tu sangat-sangat jauh. Ibaratnya nak katanya apa? Nabi sampai ke kawasan tu, Nabi nampak macam diriwayatkan hadis Nabi sahih, satu bentuk pohon, daunnya sebesar telinga gajah dan ada pokok-pokok. Cumanya kita tak dapat nak bayangkan bagaimana pokok di Baitul Ma'mur tu. Dia memang tak sama dengan apa pokok yang dekat dunia tu. Dan kita tak dapat nak fikir macam mana bentuk daun yang sebesar telinga gajah. Dan kemungkinan alam semesta kita ni cuma apa dia kata? Nak katanya langit yang sana tu, Baitul Ma'mur tu sangat-sangat jauh. Hebatnya Allah, kebesaran Allah ni sangat-sangat luas. Baik. Kemudian Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, mendapatkan sebatang pohon yang daunnya besar umpama telinga gajah ni tadi. Manakala buahnya pula sebesar tempayan. Setiap kali ia tertutup dengan kehendak Allah, ia berubah. Sehingga tidak satu pun makhluk Allah yang sanggup mengungkapkan keindahannya. Baik. Saya berhenti kat situ dulu. Sebab kita nak terus fokus kepada apa yang saya nak sampaikan di sebalik Isra' dan Mi'raj. Mungkin banyak timbul persoalan dan ada yang terjawab dan mungkin sampai sekarang kita masih tertanya-tanya. Sedangkan ni setiap tahun kita akan dengar ceramah dia. Baik. Antara perkara ajaib ataupun kita tak dapat nak fikir di akal kita. Macam mana perjalanan Nabi Muhammad hanya mengambil masa satu malam? Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita? Sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan, Isra' dan Mi'raj ni adalah satu perjalanan Nabi Muhammad menghadap Allah yang mana banyak peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya peristiwa-peristiwa itu kita akan nampak pada kehidupan kita. Bagaimana perjalanan bermula daripada sini, apa yang diperlihatkan. Itu sebenarnya adalah perjalanan kita menghadap Allah. Ajaibnya Isra' dan Mi'raj ni. Bila kita fikir dan kita duk kaji. Okay? Dan istimewanya apa? Peristiwa ni berlaku pada tahun yang digelar sebagai tahun kesedihan, yang mana Siti Khadijah meninggal dunia, yang menjadi tulang belakang kepada perjuangan Nabi menyampaikan dakwah. Tengok seorang isteri, Allahu Akbar. Asalnya kaya raya, berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyumbangkan segala hartanya, sampaikan langsung tak ada harta, sampaikan Siti Khadijah ni sebelum dia meninggal dunia ni,
punyalah tak ada benda nak sumbang sampai dia kata kepada Nabi Muhammad ataupun suaminya, ya Rasulullah, okay, andailah tulangku ni boleh digunakan untuk tujuan dakwah, sila gunakan. Sampai macam tu sekali. Okay, dan pada tahun itu Siti Khadijah meninggal dunia, dan satu lagi tulang belakang Nabi yang selalu backup Nabi dalam perjalanan dakwah Nabi, iaitu bapa saudara Nabi Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia. Dan meninggal dunia ni dalam keadaan tidak masuk Islam. Dua tulang belakang meninggal dunia. Lepas dia dua orang meninggal dunia, habis. Abu Jahal dengan puak-puak kafir Quraisy apa semua lagi banyak menekan Nabi. Sampaikan satu keadaan mereka pulaukan Bani Hashim, keturunan keluarga Nabi. Sampai macam itu sekali. Sangat-sangat sedih. Okay. Nabi pergi ke Taif, sampaikan dakwah, dimaki. Bukan pulang dengan mengikut yang ikut Nabi, tapi pulang dengan ada darah-darah Nabi ataupun utusan Allah yang menitis ke bumi. Sampai macam tu sekali. Sampaikan satu ketika, Nabi kata apa? Ya Allah, apa lagi yang perlu aku buat? Okay, apa lagi yang perlu aku buat? Sampai macam tu sekali. Dan perjalanan Isra' Mi'raj ni lah, salah satunya ini adalah hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak sampaikan? Dikala kita sedih, ramai kaum keluarga kita ataupun orang yang terdekat dengan kita duk pulau kita, duk maki kita, duk caci kita, macam-macam buat kat kita. Kita kena keluar. Kita kena keluar, kita tengok alam. Andai bila kita rasa, aku ni dah cukup susah, aku ni dah cukup banyak masalah, kita keluar, kita tengok. Banyak lagi tempat sebenarnya yang lagi besar diuji dengan Allah. Bila kita tengok, ya Allah, ujian yang ditimbakan kepada aku ni sebenarnya tak sebesar apa yang aku tengah tengok ni. Maksudnya apa? Keluar. Kita keluar. Okay. Baik. Sebab itulah kenapa bila kita ada masalah, kita kena keluar, kita kena tengok alam. Allah bersumpah. Banyak dalam surah Al-Quran, Allah bersumpah dengan alam. Wadduha, demi waktu duha. Kenapa demi waktu duha? Apa yang tersirat dengan duha? Kita tengok. Sebab apa? Ada dua jenis peringatan yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui dua cara. Yang pertama dengan Al-Quran. Al-Quran kita baca, kita tahu maksud. Dan yang kedua, apa yang Allah sampaikan dengan cara apa? Dengan bahasa alam. Bila kita tengok alam, apa yang jadi. Bukannya bila kita ada masalah, kita duduk kurung dalam bilik. Bila kita ada masalah, kita masuk dalam bilik air, kita nyanyi-nyanyi. Salah tu. Okay? Baik. Yang ni kita akan kupas kemudian nanti bagaimana perjalanan Nabi yang mengambil masa ke malam. Yang kedua, apa lagi yang tidak logik akal? Apa rahsianya Nabi SAW di belah dada? Menurut ulama, di belah dada ni semasa di Mekah lagi. Datang 3 orang malaikat datang kepada Nabi. Di belah Nabi. Allah di belah Nabi pula. Di belah dada Nabi. Dikeluarkan jantung. Dibawa oleh salah seorang malaikat air zam-zam dan dicuci. Okey? Dicuci. Dan dikeluarkan macam ada satu jalur hitam sampai dan malaikat Jibril pun ambil, ini adalah laluan syaitan. Lalu dikeluarkan. Dicuci bersih-bersih. Maksudnya apa? Perjalanan nak menghadap Allah ni kita kena dengan hati yang bersih. Kita kena dengan hati yang bersih. Macam Nabi menghadap Allah dengan jasad dengan roh.
nanti kita akan melalui proses kematian. Apa persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Dicuci hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibawakan lagi dengan air zam-zam daripada mangkuk emas atau perak macam tu. Dibasuh lagi dan diisi dengan hikmah. Apa maksud hikmah? Hikmah ni diisi dengan ilmu pengetahuan. Segala macam ilmu dicuci, dimasukkan ke dalam hati. Maksudnya apa? Nak menghadap Allah, bukan dengan hati yang bersih saja. Kena ditambah dengan ilmu. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata apa? Talabul ilmu ilal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada apa kecil tu sampailah ke liang lahat, sampai macam tu sekali. Tuntutlah ilmu. Sebab dengan ilmu lah kita dapat melakukan segala syariat yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bukan saja-saja apa menghadap Allah, ya Allah, hati aku dah bersih dah, tapi ilmu tak ada. Tak jadi. Kena dengan ilmu. Baik. Itu rahsia Nabi Muhammad SAW dibelah dada dia. Apa lagi perkara tidak logik akal? Ni di dalam perjalanan Rasulullah SAW melihat penghuni syurga dan neraka. Ada juga yang tanya, Ustaz, Nabi pernah melihat penghuni syurga dan neraka. Maksudnya penghuni itu dah ada ke? Bukan maksudnya dah ada, cumanya simulasi diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Cumanya dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan hadis ini sahih. Cumanya dia tidak dilihat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi hadis ini sahih. Baik. Apa lagi yang tidak logik akal? Ni. Apakah binatang tunggangan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj? Semua orang tahu, nama haiwan ni adalah burak. Dan ini saya akan lebih detailkan. Sebab apa? Kenapa Allah hantar burak? Siapa burak? Kenapa burak? Kenapa mesti dia? Kenapa tak benda lain ke apa ke? Padahal ada je yang lebih laju. Ada je yang lebih tangkas, ada je yang lebih besar. Cumanya kenapa burak? Dan diceritakan dalam hadis Nabi, burak ni dipakaikan macam pelana. Apa maksud pelana? Pelana ni macam biasa yang dipakaikan dekat kuda tu. Dia ada tali. Tali untuk kita pegang. Tali untuk kita kontrol. Tali untuk kita kawal. Ni. Baik. Kenapa burak? Yang ni saya akan detailkan nanti. Kalau sempatlah. Kenapa tidak dalam hijrah Rasul? Yang ini pun nanti saya akan sentuh. Apa lagi yang tidak logik akal? Kenapa Nabi mengimami para anbiya yang telah lama wafat? Sampai dekat Masjidil Aqsa, Nabi dipertemukan dengan hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nabi dipertemukan dengan 124,000 para Nabi dan Rasul. Kenapa dipertemukan? Kenapa Allah melakukan benda itu kepada Rasulullah? Ada sebab-sebab dia. Yang ni pun saya akan sentuh nanti. InsyaAllah kalau sempat. Dan kenapa Jibril tidak menemani Nabi SAW ketika sampai di Sidratul Muntaha? Baik, soalan-soalan ni insyaAllah saya akan jawab. Kalau tak sempat pun, sebab saya difahamkan kita sampai 10 ya. Kalau tak sempat nanti kita sambung siri 2. InsyaAllah. Baik. Dan kenapa Rasulullah SAW berulang-alik menerima ibadah solat? Adakah Allah tidak mengetahui kemampuan hamba-Nya? Nabi dah ulang-alik untuk menerima ibadah solat. Dan insyaAllah. Baik, kita tengok dulu maksud Isra dan Mi'raj. Isra ni adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah. Majoriti ulama kata memang daripada Mekah.
ke Baitul Maqdis di Palestin ditemani oleh malaikat Jibril. Umum kita tahu jarak Mekah ke Baitul Maqdis lebih kurang 1236 km macam tu. Dan pada zaman tersebut biasanya kenderaan yang digunakan kuda, unta apa biasanya makan masa selama 3-4 bulan. Dan disebabkan peristiwa Isra' ni lah peristiwa yang orang kata apa ajaib pada ketika itu. Bagaimana dia berlaku dalam mengambil masa 1 malam saja. Okay. Dan persoalannya kenapa kena singgah Baitul Maqdis? Tak boleh ke kalau direct daripada Mekah ke Sidratul Muntaha? Tapi kenapa kena singgah Baitul Maqdis? Umum kita tahu sekarang ni Baitul Maqdis kalau kita nak masuk kalau tak silap saya kena bayar $100 macam tu. Ada ulama mengeluarkan fatwa kita tak harus ke sana. Sebab apa? Bila kita bayar $100, wang tersebut akan diambil oleh orang Yahudi di sana dan akan dibelikan peluru yang digunakan senjata diorang lah. Wallahu a'lam. Mi'raj pula adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis menuju langit tertinggi iaitu Sidratul Muntaha. Baik, yang ni yang saya cerita tadilah keadaan sebelum terjadi peristiwa Isra' Mi'raj, kewafatan Khadijah binti Khuwailid yang menjadi tulang belakang Nabi. Sebab apa? Sepanjang Nabi berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid ni, Nabi tak ada isteri lain. Khadijah aja. Dan kemudian kewafatan Abu Talib bin Abdul Muttalib. Dan yang ketiga sedihnya apa? Sedihnya pemulauan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Okay. Baik. Slide tak bergerak ya Ustaz? Tak bergerak. Sekejap saya sharing sekali lagi. Kalau tak bergerak beritahu ya. Okey, bergerak tak? Gerak. Belum lagi Ustaz. Belum nampak lagi presentation. Langsung tak nampak? Sebab saya pin Ustaz ni. Setting. Maknanya daripada mula tadilah. Kenapa je? Nampak je Ustaz keadaan sebelum tu jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj kan? Betul. Okey, tak apalah. Yang nampak Alhamdulillah tu. Anugerah Allah tu. Yang tak nampak tu doa banyak-banyak. Ya Allah, nampakkanlah Ya Allah. Dah doa Ustaz, dah nampak dah. Nampak. Doa makbul tu. Baru makbul Ustaz, insyaAllah, Alhamdulillah. Allah, malam ni kena semangat taubat. Baik. Ini dalil yang biasa dibacakan kepada kita setiap kali masuk Isra' dan Mi'raj. Sampai kita hafal lah. Apa dalilnya? Surah Al-Isra' ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya apa? Maha suci Allah. Kenapa Allah mulakan dengan Subhanalladzi? Nak ceritanya apa? Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dia terlalu besar. Peristiwa ni apa orang kata? Dia benda ajaib yang tak dapat fikir di akal dan dia berlaku. Inilah besarnya peristiwa ni. Allah kata apa? Subhanalladzi. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Sebab tu apa saja yang kita nampak benda-benda yang wow, benda-benda yang yo, kita baca Subhanallah. Tapi kalau kita nampak apa
budak-budak lepas SPM conteng baju, kita jangan cakap subhanallah. Kita cakap astaghfirullah. Baik. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Apa maksud? Kenapa Allah letak perkataan hamba-Nya? Kenapa Allah tak letak subhanalladzi asra rasulihi? Allah telah memperjalankan Rasulnya ataupun Muhammad. Tapi kenapa hamba? Baik, cukup kita jelas kat sini, perkataan hamba adalah satu gelaran yang sangat tinggi kepada seseorang. Satu gelaran yang sangat-sangat tinggi. Hamba. Kita adalah hamba Allah. Kita bukan pekerja Allah. Kita adalah hamba Allah. Apa yang dimaksudkan dengan hamba? Apa saja yang ditimpakan kepada kita, kita redha. Bila kita redha, Allah akan redha balik kepada kita. Itulah yang dimaksudkan dengan hamba. Ada satu firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai sekalian hati-hati yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Pulanglah kepada Tuhanmu. Dan masuklah di kalangan hamba Allah. Maksudnya apa? Perkataan hamba ni adalah dia satu darjat yang sangat-sangat tinggi. Okey. Lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tadi saja dah highlightkan subhanallazi. Kenapa Allah memulakan dengan Maha Suci Allah? Bi'abdihi, hamba-Nya. Sebab apa perjalanan Nabi menghadap Allah? Adalah seperti perjalanan kita nak menghadap Allah. Apa saja yang berlaku di dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kita akan hadapi. Baik. Dan ada dua kalimah. Kalau kita tengok, innahu huwas sami'ul basir. Kenapa Allah letak sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui? Kenapa tidak kalimah lain? Tapi kenapa Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui? Umum kita tahu Nabi Muhammad pada tahun tersebut dilanda dengan kesedihan dikala pintu-pintu keinsanan, pintu-pintu kemanusiaan ditutup kepada Nabi, dipulaukan, dicaci, dimaki, dibaling batu, diuji macam-macam. Allah uji Nabi Muhammad macam-macam. Sampai apa orang kata pintu-pintu keinsanan, pintu-pintu kemanusiaan orang lain ni kepada Nabi itu tutup. Dikala itu pintu-pintu rahmat Allah sentiasa terbuka. Berdoa. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, nescaya aku akan kabulkan. Berdoalah, jangan putus-putus. Mungkin bila kita berdoa, kenapa ya Allah tak kabulkan doa? Contoh doa kita, ya Allah bagilah aku rezeki yang luas. Elias atau ya Allah bagilah aku kaya. Tapi kenapa tak kaya-kaya? Mungkin Allah tak bagi kaya sebab Allah takut bila kita kaya kita akan lupa. Tapi Allah ganti dengan benda yang lain. Mungkin Allah hapuskan hutang-hutang kita. Kalau Allah tak penuhi apa yang kita doa, nescaya Allah akan ganti benda yang berfaedah untuk kita. Sebab itulah kita kena selalu fikir. Baik. Maksud hamba ni adalah jelas bahawa Nabi menghadap Allah meliputi roh dan jasad. Nabi menghadap Allah dengan roh dan jasad. Baik. Beberapa peristiwa sebelum perjalanan Isra' dan Mi'raj, yang ni kita tengok. Yang saya dah sentuh tadi, Rasulullah didatangi 3 malaikat. Dicuci dadanya. Kemudian kenderaan Rasulullah Buraq. Buraq ni
Kalau dalam hadis yang panjang tadi yang saya baca, dia berwarna putih, dia berkaki 4. Saiz buruk lebih kecil daripada baghal dan lebih besar daripada keldai. Keldai ni dia kecil sikit, baghal ni up sikit. Kuda besar sikit. Buruk ni tengah-tengah. Dia ada sayap dan setapak larian buruk sejauh mata memandang. Baik, saya nak detailkan berkaitan dengan buruk. Kenapa Allah putuskan buruk? Bukan haiwan lain. Tapi kenapa buruk? Baik. Buruk ni dia haiwan. Haiwan ni dia akal tak ada. Dia cuma ada nafsu je. Manusia pula dia ada akal, dia ada nafsu. Malaikat pula dia ada akal tapi tak ada nafsu. Sebab itulah kenapa dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ni ada 3 orang. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad dengan Buraq. Baik. Malaikat ada akal tapi tak ada nafsu. Manusia ada akal, ada nafsu. Sebab itu adalah keperluan. Daripada akal lah kita duk fikir macam mana apa semua, macam mana kita nak hidup apa semua. Daripada nafsu jugalah kita penuhi keperluan kita, sama ada zahir ataupun batin. Tapi Buraq ni tak ada akal, ada nafsu. Nak ceritanya kat sini apa? Kita, kalau kita ada akal dan kita ada nafsu, tapi nafsu tu menguasai akal, Allah nak sampaikan kepada kita, kedudukan kita ni lebih bawah daripada haiwan. Kalau kita ada akal dan kita ada nafsu, tetapi akal kita dapat menundukkan nafsu, kedudukan kita lebih atas sikit daripada malaikat. Sebab itulah kenapa perjalanan Nabi Muhammad ni, Malaikat Jibril Buraq dengan Nabi Muhammad. Dan Buraq ni dipakaikan dengan pelana ataupun tali pemegang. Maksudnya apa? Nafsu itu adalah untuk dikawal. Kita bawa pergi mana, ke jalan yang betul, bukan bawa ke tempat yang tak betul. Nafsu itu kita kontrol. InsyaAllah kedudukan kita, darjat kita tinggi insyaAllah. Baik, itu sedikit masuk til surat. Okay. Berkaitan dengan Buraq, berkaitan dengan Malaikat Jibril, berkaitan dengan Nabi Muhammad dalam perjalanan dia. Baik. Ini perkara-perkara yang ditemui oleh Rasulullah SAW ketika Isra. Dalam perjalanan 1236 km tu. Apa yang Nabi jemput? Peristiwa-peristiwa ni berlaku juga kepada kita. Sekarang ni kita banyak tengok, banyak situasi, banyak fenomena. Contohnya ni, kaum yang bercucuk tanam dan mengeluarkan hasil yang cepat. Bila lalu Nabi nampak tanam dia terus dapat hasil, terus kutip. Lepas tu tanam balik, berulang-ulang. Biasanya kalau kita tanam padi, makan masa lebih kurang 3-4 bulan baru dapat hasil. Tapi yang ni, Nabi tengok baru tanam dah keluar hasil. Alangkah indahnya kalau benda tu kita dapat kan. Nabi tanya kepada Malaikat Jibril, siapa ni? Ini adalah golongan fi sabilillah. Orang yang matinya pada jalan Allah. Baik, kemudian ini berkaitan dengan makam Masyitah, daerah yang sangat wangi. Ada ulama mengatakan ini adalah hadis dhaif. Jadi saya tak nak detailkan ni. Okay. Segolongan manusia menggunting lidah mereka sendiri tanpa henti. Ini ada hadis dia sahih. Tapi menurut tafsir Ibn Katsir, peristiwa ini tidak diperlihatkan semasa Isra Mi'raj. Diperlihatkan dalam situasi yang lain. Mungkin dalam mimpi Nabi. Mungkin dalam ilham Nabi. Ya, ini orang yang selalu mencaci, memfitnah. Inilah apa yang berlaku.
Dekat dalam neraka nanti ini dia akan gunting lidah mereka sendiri tanpa henti. Orang yang menyebarkan fitnah, mengumpat, mengeji, menceritakan keburukan orang lain tanpa orang yang dikeji itu redha. Dalam neraka tu dia akan tarik gunting. Dah lepas gunting apa jadi? Tumbuh balik. Dan dia punya kesakitan tu Allahu Akbar. Contohlah sekarang ni tak, ini contoh tapi jangan buat pula tadi. Kita ambil, lepas tu kita ambil gunting, kita gunting lidah kita, Allahu Akbar. Agaknya nak perjalanan ambil gunting tu pun kita dah rasa takut. Tapi dalam bila dah diazab oleh Allah, kita tak ada pilihan. Baik. Terusnya, memikul satu bebanan berat, bahkan mereka tidak mampu memikulnya. Ini orang yang bila dia amanahkan sesuatu, dia suka sangat dengan banyak jawatan, banyak pangkat. Kejap ni. Kalau boleh semua dia nak sapu. Tapi dia tidak menunaikan amanah tersebut. Apa lagi yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad? Rasulullah berjumpa dengan Ifrit. Lalu Jibril AS mengajarkan baginda doa. Ada perselisihan ulama. Ulama kata apa? Peristiwa ni tak berlaku dalam Isra Mi'raj, tapi berlaku dalam keadaan yang lain. Yang mana Jibril mengajarkan baginda doa. Doa itu berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Yang ni siapa nak screenshot ataupun ambil gambar boleh ambil doa. Apa maksud dia? Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak ada melampauinya. Segala kebaikan maupun keburukan dari kejahatan apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dari kejahatan fitnah di malam dan siang hari, dan dari kejahatan jalan-jalan di malam dan siang hari kecuali suatu jalan yang dilalui dengan kebaikan. Wahai yang maha penyayang, doa perlindungan kita minta dekat Allah. Ini yang panjang lah. Tapi kalau nak yang pendek boleh. Ini pun diajarkan oleh Nabi. Kalimatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Nabi Muhammad SAW setiap kali sebelum solat 5 waktu ataupun solat sunat, Nabi akan baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, daripada bisikan dia, daripada rayuannya dan daripada godaan dia. Bacalah. Sebab apa? Sebaik-baik perlindungan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak-banyak minta dekat Allah. Apa lagi peristiwa yang diperlihatkan? Yang ni hadis sahih. Hantuk kepala ke dinding sehingga pecah kemudian kembali pada keadaan asal. Kita ni kalau hantuk ke dinding, sekuat macam mana sekalipun, hantukan pertama tu kepala takkan pecah. Kemudian kita hantuk lagi kuat. Mungkin time tu kita dah rasa macam pening. Ataupun wang, ataupun high. Kita rasa pening-pening macam tu. Bayangkan hantuk kepala ke dinding sehingga pecah ni. Hantukan yang pertama agak-agak macam mana dihantuk tu sampai pecah. Habis Ustaz,
Apa jadi bila kita dah hantuk sampai pecah? Kepala itu akan sembuh semula. Dan kita akan hantuk, kemudian sembuh semula. Kita akan hantuk sampailah inilah keadaan yang berlaku kepada penghuni api neraka. Apa yang mereka buat sampai kena hantuk sampai pecah ni, kemudian kembali pada keadaan asal. Berat untuk sujud pada Allah. Berat untuk sembahyang. Berat untuk sujud syukur kepada Allah. Berat untuk menyatakan, ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih, ya Allah. Ni. Sebab itulah dalam firman Allah, Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Okey, barang siapa yang bersyukur, aku akan tambah. Dan barang siapa yang kufur nikmat, tunggulah azab seksa akan menimpanya. Ini peristiwa yang diperlihatkan. Ini ada sahih. Allahu Akbar. Agak-agak ada tak keadaan tu? Nabi dah diperlihatkan ni. Padahal pada ketika itu Nabi masih lagi dalam perjalanan, belum lagi dapat perintah solat. Dan sekarang ni golongan-golongan seperti ini dah ada. Berat nak sembahyang. Ni. Kalau kita ada macam kawan-kawan kita ataupun yang sudah berumah tangga, isteri ke suami ke anak-anak ke, kalau boleh kita pesan banyak-banyak, jangan tinggal sembahyang. Okay. Kalau tinggal juga, ambil kepala dia hantuk ke dinding. Kalau dia marah, bang, dalam neraka lagi teruk daripada dia. Contoh. Jangan buat. Baik. Apa lagi yang Nabi jumpa? Nabi berjumpa satu kaum yang mencakar-cakar mukanya dengan kuku dari tembaga. Kuku kita kat dunia masih ni. Tapi dekat dalam api neraka ni akan ditukarkan kepada tembaga. Apa tembaga? Dia lebih kuat daripada besi. Dicakor-cakor. Cakor. Sampai berdarah-darah. Lepas tu sembuh cakor lagi. Dia punya sakit tu, kalaulah kita hiris kulit kita dengan pisau, kita dah rasa sakit. Sakit dekat bila dah diazab Allah, lebih teruk daripada tu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW menjadi imam para anbiya di Masjidil Aqsa. Baik. Ada satu, orang kata apa, benda yang incredible lah. Benda yang mengagumkan. Berkaitan Rasulullah menjadi imam. Okay. Rasulullah menjadi imam. Umum kita tahu, Nabi dalam kesedihan. Nabi sedih, sangat-sangat sedih. Tiba-tiba sampai dekat Masjidil Aqsa. Nabi berjumpa ataupun diperlihatkan dengan 124,000 para anbiya, para rasul, para anbiya. Nabi-nabi dan rasul yang telah meninggal dunia. Walaupun dah meninggal dunia, mereka, roh-roh mereka ni masih lagi solat. Nabi sampai je dekat Masjid Al-Aqsa, Nabi tengok semua solat. Tak ada yang duk macam sembang ke apa, tak ada. Semua solat. Nabi jumpa dengan Nabi nampak Nabi Musa AS solat. Nabi nampak Nabi Yusuf AS solat. Nabi nampak Nabi Ibrahim solat. Semua solat. Nabi tengok macam agak-agak kenapa Allah mempertemukan Nabi dengan sekalian para anbiya dan rasul. Apa hikmah dia? Nak bagi tahunya, wahai Muhammad, inilah wajah-wajah yang dulu semasa hidup mereka diuji semasa menyampaikan dakwah. Bila Nabi tengok, Allahu Akbar, masing-masing muka bercahaya, masing-masing muka tersenyum gembira apa semua. Agak-agak bila Nabi dalam keadaan yang sedih, bila nampak keadaan seperti itu, apa yang berlaku pada Nabi? Nabi jadi tersangat-sangat motivasi. Sebab apa? Betul.
masa menyampaikan dakwah memang banyak ujian, tapi di akhir nanti banyak sangat dia punya ganjaran. Sampai begitu sekali. Okay. Contohlah, kita jatuh bankrupt. Tiba-tiba kita dipanggil untuk menghadiri satu majlis. Kita tak tahu majlis tu. Bila kita sampai dekat dewan yang besar tu, dewan tu sangat-sangat besar. Bila kita masuk tu banyak lampu liklap-liklap. Dan kita tengok penerima anugerah. Namanya anugerah jutawan. Nabi tengok Nabi pula. Kita tengok nama-nama tu, nama-nama ni aku kenal ni. Ini dulu pernah muflis, ini dulu pernah jatuh bankrupt, ini dulu pernah, tiba-tiba diterima sebagai penerima anugerah jutawan. Dan tuk-tuk, bila kita masuk, tiba-tiba kita dipanggil. Dipersilakan Encik Saipi, contoh, Encik Saipi untuk menyampaikan ucapan. Bayangkan kita yang tengah bankrupt ni, okay, banyak masalah, tiba-tiba diberi penghormatan untuk memberikan ucapan. Apa kita rasa? Wish, lain macam ni. Nabi disapa oleh Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, tolong jadi imam. Agak-agak apa yang Mungkin Ustaz Rashidi ni dia ada masalah internet agaknya. Kita tunggu sekejap lagi Ustaz Rashidi setting-setting balik.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Okey. Di atas kesilapan teknikal yang kita tak jangka, saya pun meneruskan dengan kita kata sebagai pengajaran ataupun sebagai ibrah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, insya-Allah. Okey, yang pertamanya adalah berkaitan dengan semua penceritaan Isra' dan Mi'raj bila berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih, kita terima secara bulat-bulat. Itu yang pertama. Ada daripada hadis sahih, penceritaan di dalam Al-Quran kita terima. Contohnya apa? Kita ambilnya daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita sebagai orang awam ni nak ambil daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada pun daripada hadis yang lain, kita perlukan sedikit penelitian. Maknanya perlukan penyemakan lah. Takut-takut mungkin ada hadis yang dhaif ataupun hadis yang jatuh, lebih teruk lagi jatuh ke dalam hadis yang palsu. Itu yang pertama. Yang keduanya, ibrah yang kita dapat ambil adalah setiap kesedihan ada pengubatnya. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum nak diberi satu keceriaan, diberi dulu dengan pujian. Iaitu apa? Iaitu dengan isterinya yang meninggal dunia. Isterinya bernama Khadijah. Dan bapa saudaranya yang sentiasa berjuang bersama-sama Nabi pun turut meninggal dunia, iaitu Abu Talib. Dan yang seterusnya juga berkenaan dengan peristiwa dakwah Nabi di Taif. Dakwah Nabi yang ditentang di Taif, yang sangat dahsyat. Yang ketiga, pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah kepentingan solat fardu. Sebab apa? Sebab solat fardu adalah ibadah yang diterima secara live, yang diterima secara langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah.
berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zakat, ibadah apa lagi? Ibadah puasa, ibadah apa lagi? Kesemuanya ibadah yang diterima melalui perantaraan malaikat Jibril. Kecuali solat. Sebab tu dekat sini dimention bahawa kepentingan solat fardu. Yang seterusnya, pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj iaitu adalah kita ni sebagai hamba-Nya perlu mengakui kebesaran Allah. Yang pertamanya apa? Nabi ni dibawa oleh Buraq dahulu. Lepas tu dia naik ke atas langit, berjumpa dengan para Nabi dan sebagainya. Maknanya kita ni, Nabi ni dia pergi ke langit ni dengan menggunakan jasad dan rohnya. Roh dan jasadnya. Maknanya bukan berlaku melalui mimpi. Sebab ada sebagian orang berpendapat bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku dalam keadaan Nabi ni mimpi. Sebab itulah Abu Jahal ni dia sangat marah dengan Nabi. Sebab Nabi ni mengaku bahawa dia pergi Isra dan Mi'raj ni melalui badan dia sendiri dengan roh dia sendiri. Jadi kalau dia mimpi saja, mungkin orang kan tak apalah, dia ni mimpi je, mimpi ni main nanti dua orang cakap. Tapi yang buat Abu Jahal marah, dia kata apa? Sebab mimpinya dengan jasadnya sekali. Yang seterusnya adalah amalan memberi salam dan mendoakan kebaikan orang lain. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ni, Nabi berjumpa dengan beberapa para Nabi, dan Nabi ni dia memberi salam di setiap langit yang dia jumpa. Yang pertamanya dia berjumpa dengan Nabi Adam. Dia memberi salam kepada Nabi Adam. Yang keduanya dia berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Boleh buat mutasid. Yang ketiganya dia berjumpa dengan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW mengakui kehansaman Nabi Yusuf ni sendiri. Maknanya bila mana dia kat bumi, dia akan mengatakan bahawa Nabi Yusuf ni handsome sebab apa? Sebab Nabi ni pernah dipertunjukkan muka Nabi Yusuf tu sendiri. Yang seterusnya dekat langit yang keempat, dia berjumpa dengan Nabi Idris. Yang kelima, dia berjumpa dengan Nabi Harun. Yang keenam, dia beri salam kepada Nabi Musa. Sampai langit keenam ni lah yang Nabi Musa ni banyak memberi nasihat kepada Nabi Muhammad. Dia turun naik sampailah dapat solat tu dicukupkan sebanyak 5 waktu saja. Kalau solat ni 50 waktu sehari semalam, mungkin kita boleh bahagikan setengah jam sekali kita kena berhenti untuk melakukan ibadah solat. Lebih kurang setengah jam solat. Setengah jam solat. Tak sempat buat apa-apa lagi, semua kena solat. Okay. Yang ketujuh adalah bini berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ya, saya. Ada sikit lagi boleh? Ada sikit lagi boleh sambung Ustaz. Okey, silakan. 5 minit. Okey, kita sambung balik. Okey, tadi ada. Okey. Minta maaf dia macam terkeluar sendiri tadi. Okey, sikit lagi. Okey. Baik. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai mana tak tahu. Ya. Baik. Tadi kita sampai dah diberikan perintah solat. Okey, sikit je lagi 5 minit. Nampak tak presentation ni? Okey. Nampak tak? Risau tak nampak Okey. Nabi berulang alik tadi sampailah di dapat perintah solat 5 waktu. Baik. Ada satu sikit yang saya nak sampaikan. Semasa diminta pengurangan daripada 45 kemudian kepada 40, 35, 30 sampailah akhirnya dapat 5. Sampailah Nabi Musa cakap apa? Minta lagi menghadap dengan Allah, sesungguhnya kaummu tak mampu. Nabi kata apa? Sesungguhnya aku malu. Semasa dalam proses minta ni tadi, apa yang dapat kita ambil ibrah? Allah tak pernah kata no
Allah tak pernah kata stop. Apa yang Nabi minta, kau nak minta kurang. Nak ceritanya apa? Kita minta je dengan Allah. Kita minta. Baik. Sikit lagi saya nak ringkaskan kat sini. Lepas daripada peristiwa tu, Nabi pun balik dan Nabi sempat solat subuh berjemaah dengan orang-orang Islam. Dan pada waktu pagi itu, Nabi dalam keadaan termenung, dan pada ketika itulah datang Abu Jahal, dan Abu Jahal kata apa? Wahai Muhammad, apa cerita bagi ni? Nabi Muhammad pun cerita daripada A sampai Z bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj tu. Abu Jahal kata apa? Jap. Apa kata? Aku panggil orang-orang yang lain. Mesti diorang seronok nak dengar apa yang kau ceritakan. Tujuan Abu Jahal buat macam tu apa? Abu Jahal nak test apa yang dah diceritakan tadi untuk kali kedua sama tak apa yang diceritakan pada kali yang pertama. Dan tujuan dia panggil yang lain ni supaya mereka mentertawakan Nabi. Bila semua dah datang, dah kerumun dekat Nabi, Nabi pun cerita lah. Ramailah yang ketawa, ramailah yang gelakkan Nabi. Itu golongan yang tenggelam dengan kebodohan dia, tenggelam dengan kejahilan dia. Ada golongan yang satu lagi, ini golongan yang bijak pandai. Dia tanya dekat Nabi Muhammad, Ya Rasulullah, boleh tak engkau ceritakan bagaimana keadaan Masjid Al-Aqsa? Sebab mereka ni golongan businessman, golongan yang selalu musafir, golongan yang banyak pergi dekat tempat-tempat, dan dekat Masjid Al-Aqsa pun mereka dah pernah pergi. Jadi dia nak test. Sebab apa? Nabi Muhammad ni kurang-kurang dia pernah pergi Taif. Nabi Muhammad ni tak pernah pun kalau dalam pengetahuan dia orang ni tak pernah pun sampai dekat Masjid Al-Aqsa. Nabi pun alamak tak perasan pula dalam hati Nabi lah. Sebab kita ni kan laki kan. Bila laki ni dia ada satu perangai dia tak berapa peka sangat dengan apa yang dia tengok. Berapa tiang, biasanya yang peka-peka ni perempuan lah. Yang ada berapa langsir kala apa, kursi leather ke tak, kala apa, corak apa, itu perempuan peka. Nabi time tu alamak dalam hati Nabi, dan Nabi dikurniakan dengan mukjizat. Nabi diperlihatkan di hadapan Nabi, tapi orang lain tak dapat tengok. Diperlihatkan di hadapan Nabi, sebiji tiang ada berapa, pintu ada berapa. Nabi pun cerita lagi gini. Jadi golongan yang tengok ni, golongan yang dengar ni, samalah. Mereka pun mengucapkan kepada Nabi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hikmahnya kenapa Nabi singgah Masjidil Aqsa, supaya apa? Nabi dapat ceritakan bahawa Nabi memang melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Bayangkan kalau terus Nabi di-mi'rajkan ke langit, Nabi pun cerita, aku jumpa satu pokok, aku jumpa daun yang besar macam tening gajah. Agak-agak orang-orang kafir ni dapat imagine tak? Dia tak dapat imagine, bahkan digelakkan. Bahkan nanti makin ramai yang asal beriman keluar daripada Islam. Tapi bila diisrakan sampai dekat Masjid Aqsa, Nabi dapat bercakap secara logik dan benda betul-betul. Sebab itulah kita ni kalau dalam skop dakwah kita nak sampaikan dakwah kepada orang, kita sampaikan benda yang orang lain, benda tu ada fakta, benda tu ada kajian, benda tu ada dalam buku, dan mereka pun ada dalam buku ni apa semua, barulah mereka macam ada rasa nak kenal dengan Islam, dan mudah-mudahan dengan hidayah Allah masuk Islam. Jadi saya rasa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kat sini memberi manfaat kepada semua yang mendengar, dan kalau ada tersalah fakta ataupun tersalah cerita ataupun yang kecil hati apa ke, saya mohon maaf. Sekian saya rasa sampai di sini dulu, dan saya kembalikan kepada Ustaz Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Rashidi atas penyampaiannya tadi.
Rasanya semua pengajaran dan ibrah yang kita pun dah banyak ambil daripada apa yang Ustaz Syidi sampaikan. Cumanya ada sedikit penambahan daripada apa yang disebutkan, iaitu di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tiada ibadah khusus. Maknanya tak ada puasa sempurna Isra' dan Mi'raj. Tak ada puasa sempurna Isra' dan Mi'raj. Yang ada mungkin kalau tarikh Isra' dan Mi'raj tu jatuh pada hari Isnin dan Khamis, kita boleh berpuasa sunat seperti biasa. Itu saja. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Saya serahkan Ustaz Syahrul untuk membacakan doa penutup, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz Syahrul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأقل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل الشر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahrul. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Rashidi atas perkongsiannya tadi. Semoga kita yang mendengar dapat manfaat dan ibrah bersama, insya-Allah. Kita akhiri majlis ceramah Isra Mi'raj kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh tinggalkan. Terima kasih kepada yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rashidi. Terima kasih semua yang hadir.